أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابع تابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، خصوصا إلى أبينا وشيخنا ومعلمينا ومربنا المرحوم Tuan Guru Haji Muhammad Rifa'i bin Yaqub وأمنا المرحومة شكرية بنت أحمد ومؤلف الكتاب ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Mudir Madrasah Ustaz Jeffrey Mahmudi, Ustaz Iqmal, ibu-ibu, ayah-ayah, para pelajar muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan, merofakkan syukur, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kurniaan daripada Allah, keizinan, ketetapan, kehendak dan juga ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sama-sama kita dapat berkumpul, berhimpun di dalam tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan keampunan, pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum ini hinggalah ke saat, waktu dan ketika ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan ruang, peluang, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, untuk memperelokkan diri kita dan menambahkan amal, bekalan, persiapan. Kita nak bawa bekalan persiapan ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kembali ke alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang yang Allah berikan kepada kita, kesempatan ini kita manfaatkan dan kita gunakan sebaik yang mungkin, kerana akan datang belum tentu dan tidak siapa pun boleh memberikan jaminan kita akan berada lagi
dalam bulan Ramadan pada masa yang akan datang. Subhanallah. Maka kita lakukan sebanyak mungkin amalan untuk memberatkan timbangan kita. Ketika mana ditimbang setiap amalan perbuatan kita, semua ni akan ditimbang. Daripada amalan kita, kita berada dalam majlis ilmu, kita solat, kita puasa, semua itu akan ditimbang oleh Allah. Dan kita mengharapkan timbangan itu akan memberikan kebaikan kepada kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anbiya ayat yang ke-47, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, kata Allah, wa kafa bina hasibin. Dan ingatlah ketika mana kami, iaitu Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan neraca timbangan yang adil. Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan neraca timbangan yang adil. Untuk apa? Untuk menimbang. Untuk menimbang segala dan semua amalan-amalan, segala perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang diri pun yang akan teraniayai. Tak ada dah. Kalau di dunia mungkin kita rasa tidak mendapatkan keadilan yang sewajarnya, yang sepatutnya, kita rasa kita tidak mendapat keadilan, maka sabarlah, kerana masih ada lagi harapan kita di alam akhirat Allah. Waktu itu akan ditimbang dan juga akan diberikan balasan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika amalnya itu hanya seberat biji sawi, sikit sangat, ataupun amalan yang sangat sedikit itu pun, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, ataina biha, kami akan mendatangkan, kami akan bawa mai juga apapun amalannya, sekecil-kecil perbuatannya, sekecil-kecil perkataan yang dilakukan, maka itu semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kecil pada pandangan mata kita, mungkin remeh pada pandangan mata kita, tetapi perkara itu akan menjadi satu perkara yang sangat besar ketika berada di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan walau hanya sedikit sahaja, seberat biji sawi, sebesar zarah, kalau kita tengok dengan mata kasar tak nampak pun, tak kelihatan, kena tengok dengan alat yang lain dan umpamanya, maka waktu itu di alam akhirat Allah, itu pun akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikira dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kata Allah, wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghitung, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akhirat Allah ada satu timbangan daripada cahaya. Timbangan daripada cahaya itu akan menimbang semua amalan kebajikan yang baik ataupun segala kebaikan amal soleh, ibadah, ketaatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua timbangan. Di sebelah kanannya itu, subhanallah, daripada cahaya untuk menimbang kebajikan. Dari sebelah satu lagi itu daripada zulmah, itulah daripada kegelapan, itu untuk menimbang amalan kejahatan, untuk menimbang segala kemaksiatan dan juga kemungkaran yang dilakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Setiap bekas timbangan itu, bekas timbangan nak letak amalan baik, nak letak amalan buruk, setiap timbangan itu sebesar dunia, kata ulama. Subhanallah. Sebesar dunia ini untuk letak apa? Letak segala amalan kita, segala perkataan yang kita ucapkan dan juga segala pahala yang kita lakukan itu, maka itu akan diletakkan di timbangan-timbangan di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala.
timbangan daripada cahaya untuk menimbang amalan kebaikan, timbangan daripada zulmah untuk menimbang kejahatan, keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Setiap timbangan sebesar dunia, kata ulama. Subhanallah. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, amalan tak banyak, subhanallah, ringan timbangan kebaikannya, kebajikannya, amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu, kata Allah, orang yang merugikan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Siapa tak gelut waktu hidup di atas muka bumi ini, tak pulun sungguh, tak ibadah sungguh, sehingga ringan timbangan amalannya itu di alam akhirat Allah, itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Sedangkan kita ada peluang, sedangkan kita ada kesempatan berada pula dalam bulan Ramadan yang pahalanya itu berlipat kali ganda diberikan oleh Allah. Tetapi sayangnya dan malangnya, orang yang tidak mengambil peluang kesempatan yang dilimpahkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, kebajikannya, amal solehnya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri kerana mereka mengingkari perintah-perintah Allah, ayat-ayat Allah, suruhan-suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa kita akan ditimbang di alam akhirat Allah. Apakah perkara di antara perkara yang boleh menambah beratkan timbangan kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala? Ini disebutkan oleh ulama. Di antara perkara yang boleh menyebabkan beratnya timbangan amalan kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Qushairi rahimahullahu taala fi tafsirihi. Apa kata beliau? Wa dzakara al-Imam al-Qushairi rahimahullahu taala fi tafsirihi annahu idza khaffat hasanatul mu'mini yaumal qiyamah yukhriju lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaqah kal'unmulati. Unmulah yakni seperti mana satu kad, yang kad itu hanya sekecil hujung jari sahaja. Apa kata Imam Qushairi dalam tafsirnya beliau? Beliau mengatakan bahawasanya apabila ringan timbangan kebaikan seseorang yang beriman kepada Allah, timbang-timbang ringan amalannya, ketika mana dia berada di mizan, berada di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala, yukhriju lahu Rasulullah, akan dikeluarkan baginya oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mengeluarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar apa? Bitaqah, satu kad. Kad itu besar mana? Kal'un mulati, sangat halus, sangat kecil, seperti hujung jari sahaja. Subhanallah. Kad yang sangat halus, kad itu yang sangat kecil, dikeluarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayulqiha fi kaffatil mizanil yumna. Kemudian Nabi SAW meletakkan kad yang kecil itu seperti hujung jari sahaja itu di mana? Di pada bahagian mizan di sebelah kanan. Maksud apa sebelah kanan? Itu adalah timbangan kebaikan.
amalan kebaikan, Nabi ambil kad tersebut sedangkan orang itu ringan timbangannya, tapi Nabi nak tolong dia, Nabi nak bantu dia, nak memberikan syafaat kepadanya. Nabi ambil satu kad yang kecil itu, letakkan di bahagian di sebelah kanan untuk nak memberatkan timbangannya di alam akhirat Allah. Pada awalnya ringan sangat, kerana mungkin amalan yang kurang, mungkin banyak yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian bila mana berlakunya begitu, di sebelah kanan itu tempat meletakkan kebaikan, fatarjahul hasanatu, maka jadi beratlah pada timbangan kebaikannya. Subhanallah. Letak saja kad yang kecil tapi berat timbangannya, sehingga orang itu menjadi berat. Pada awalnya ringan timbangan amalan kebaikannya. Subhanallah. Maka orang tersebut pun mengatakan, fayaqulu dzalikal abdul mu'min lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba itu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana wajhaka, betapa indahnya, betapa eloknya, betapa cantiknya, betapa segaknya wajah engkau. Disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi tidak ada tandingan, sangat segak dan juga sangat menawan. Tidak pernah puas bagi orang yang melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya itu lebih indah dan juga lebih cantik daripada bulan purnama. Itu wajah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keningnya itu seakan-akan bersambung. Ada yang mengatakan bersambung dan ada yang mengatakan tidak bersambung. Sebab apa menjadi macam itu? Kerana seakan-akan kerana ada cahaya di celah-celah kening baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit jarang di bahagian hadapan, dan itu bukan kekurangan tetapi itu mengeluarkan cahaya. Bila berbicara seperti mutiara yang keluar daripada mulut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat indah. Maka orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa indahnya wajah engkau, betapa cantiknya rupa engkau, dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ahsana khuluqaka, betapa bagusnya, betapa eloknya, betapa baiknya akhlak engkau. Dia tak kenal lagi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang tolong dia ketika amalnya itu ringan pada timbangan. Nabi letakkan kad sampai berat timbangan amalan kebaikannya. Dia tengok Nabi, cantiknya wajah Nabi, segaknya wajah Nabi. Subhanallah. Kemudian dia mengatakan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa bagusnya perilaku dan akhlak baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada akhlak yang paling baik, akhlak yang paling elok, perilaku yang paling bagus melainkan junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Kalau tidak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sempurna akhlak, dan tidak ada sempurna akhlak yang paling sempurna melainkan junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan ikutan yang baik. Tak ada dah contoh ikutan yang paling baik untuk kita ikuti, untuk kita teladani, melainkan junjungan yang mulia baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan akhlak mulia itu jugalah yang menyebabkan ramai orang dapat masuk ke dalam syurga Allah. Pernah disoal, pernah ditanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata, faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat
bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apakah yang menjadi penyebab ataupun punca yang paling banyak seseorang itu mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hamba itu boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan itu adalah taqwallah, orang yang bertakwa kepada Allah. Itu yang menyebabkan ramai yang boleh masuk ke dalam syurga, kerana dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa husnul khuluq, orang yang berperilaku yang baik, yang berakhlak yang mulia, maka itulah di kalangan orang yang ramai boleh masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan juga amalan ataupun perilaku yang baik itu jugalah yang akan memberatkan timbangan kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu perkara yang lebih berat timbangan amalannya melainkan daripada akhlak yang mulia, perilaku yang baik. Subhanallah. Maka perilaku, perangai, kelakuan yang baik itu sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapat kebaikan di sisi manusia. Manusia pun suka kepada mereka. Lebih-lebih lagi dicintai, disukai oleh Allah. Lebih-lebih lagi dicintai, disukai oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabbu ibadillah ilallah qala ahsanuhum khuluqa. Rasulullah ditanya tentang siapakah hamba yang paling dicintai oleh Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling baik akhlaknya, yang paling elok akhlaknya, perangainya, percakapannya baik, dia jaga perkataannya, tidak mengeluarkan perkataan yang menyinggung perasaan orang lain, tidak mengata kepada orang lain, tidak mengatakan ataupun tidak berkasar dengan manusia yang lain. Subhanallah, ini akhlak yang baik yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa indahnya akhlak engkau, betapa baiknya perilaku engkau. Kemudian faman anta, siapakah engkau? Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ini siapa? Kamu datang ketika mana amalan dia itu kurang, tapi Nabi berikan syafaat, bantuan, pertolongan kepadanya. Betapa cantik wajah engkau, elok segak wajah engkau, muka engkau ini, dan betapa elok perangai engkau. Man anta, siapakah engkau? Kata hamba Allah itu kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana nabiyyuka. Subhanallah. Bayangkan di hadapan itu Nabi berkata kepada orang tersebut, ana nabiyyuka, aku adalah nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi salatuka allati kunta tusalliha. Dan ini Nabi tunjukkan isyarat kepada kad ini ataupun bitaqah itu yang kecil sahaja, sebesar hujung jari sikit sangat itu, yang berat itu. Nabi tunjukkan kepada hamba Allah itu, ini adalah selawat engkau. Subhanallah. Itu kelebihan orang yang selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berat, akan menjadi satu amalan yang sangat berat di alam akhirat Allah. Apa dia? Banyak berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang ini kurang dah, kerana ikutnya itu dia menjadi manusia yang rugi di alam akhirat Allah. Kurang timbangan kebaikannya itu ringan, tetapi dengan selawat itu maka dia berat timbangan amalannya di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu
adalah kelebihan dan keutamaan selawat boleh memberatkan timbangan mizan kita ketika kita berada di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Yang pertama, banyakkan selawat boleh beratkan timbangan amalan kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Paling kurang 1000 boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Buat yang pendek-pendek pun tak apa. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Banyak yang kita boleh buat dalam sehari-hari, dalam masa-masa dalam kehidupan kita. Kita nak berjalan, kita selawat. Kita naik kereta, kita selawat. Kita naik motor, kita selawat. Subhanallah. Kita duduk di rumah, kita selawat. Macam-macam keadaan yang boleh kita selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, itu dapat memberatkan timbangan amalan kita ketika berada di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, cara untuk memberatkan timbangan amalan ketika berada di alam akhirat Allah. Yang kedua, wa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qada li akhihi al-mu'mini hajatan kuntu 'inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'tu fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, sesiapa yang telah menunaikan bagi saudara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan hajat keperluan saudaranya, saudara seagamanya, subhanallah, hajatan akan satu hajat, kuntu inda mizanihi, niscaya adalah aku itu akan berada dekat dengan dia ketika mana amalannya itu ditimbang oleh Allah. Di dunia dia mudah bantu orang, mudah menunaikan keperluan hajat orang lain. Dia tak berat tulang untuk bantu kepada orang lain. Dia tak berat untuk membantu menolong kepada saudara se-Islam, saudara seagamanya. Semua kita ini adalah saudara. Ada saudara yang khusus, ada saudara yang umum. Saudara yang khusus itu, ya betul, itu adik-beradik darah daging kita, abang kita, adik kita dan umpamanya. Ada saudara yang umum. Saudara yang umum itu semua orang yang berakidah yang sama dengan kita, yang beriman kepada Allah, yang mempercayai satu kepercayaan, iaitulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu adalah saudara kita. Subhanallah. Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, mungkin dia susah maka dibantu, mungkin dalam kesulitan maka diberikan kesempatan, diberikan pertolongan kepadanya. Subhanallah. Maka orang ini Nabi SAW akan berada dekat dengan dia ketika mana dia berada di mizan, ditimbang segala amalannya. Nabi tunggu. Nabi tunggu sebab apa? Kalaulah amalnya itu ringan, maka Nabi akan memberikan syafaat kepadanya. Subhanallah. Nabi tunggu orang ini. Sebab apa? Sebab Nabi nak berikan pertolongan. Sebab apa nak beri pertolongan? Kerana sikapnya, amalannya di dunia dahulu, dia suka untuk membantu orang lain, suka untuk menunaikan keperluan hajat daripada orang lain. Kalau ringan, maka wa illa syafa'tu fihi. Kalau amalannya itu baik, maka alhamdulillah. Kalau amalnya itu kurang, ringan, maka Nabi lah yang akan memberikan pertolongan syafaat kepadanya. Subhanallah. Ini dalam satu hadis baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain pun kita maklum mengetahui, sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajatnya. Itu balasannya. Sebab itu al-jaza min jinsil amali. Balasan itu daripada jenis amalan yang kita lakukan. Kalau kita tunaikan hajat orang, maka Allah akan menunaikan hajat kita. Kalau kita menutupi keaiban orang lain, maka Allah akan menutupi keaiban kita di dunia, lebih-lebih lagi di alam akhirat Allah. Itu yang dikatakan al-jaza min jinsil amali. Balasan itu daripada jenis amalan yang kita lakukan kepada Allah dan juga semasa kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita buat, itu yang kita akan dapat. Kita jaga maruah orang lain, kita tutup keaiban orang lain, maka kita juga akan ditutup oleh Allah.
kita tunaikan hajat orang lain, maka hajat kita juga akan ditunaikan oleh Allah. Maka itu balasan setimpal sejenis dengan amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semasa hidupnya kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua di antara perkara yang boleh menyebabkan timbangan amalan kita itu menjadi berat di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian yang ketiga ini yang lebih hebat dan lebih dahsyat. Subhanallah. Kerana apa? Kerana amalan mereka ini langsung tak ditimbang dan juga langsung tidak dihisap. Mereka ini terus diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Qala al-Imam al-Qurtubi wa kadzalika warada, telah datang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal mawazina tunsabu yaumal qiyamati li ahli salati, bagi orang yang sembahyang maka amalannya itu akan dibentangkan di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wa li ahli siyami, bagi orang yang berpuasa, kita sembahyang wajib kita tunaikan, kita sembahyang tarawih pula 20 rakaat tambah witir 3 rakaat, maka semua itu akan dibentangkan, akan dilentangkan di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana pahala kamu dan juga banyak mana kebaikan kamu, semua itu akan dibentangkan. Solat kamu macam mana, diterima ataupun ditolak, markah penuh ataupun setengah ataupun kurang markah kamu, amalan solat kita itu akan dibentangkan. Tengok tahap mana akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau penuh full, alhamdulillah, dia sembahyang sungguh-sungguh, zahirnya dan batinnya itu memberikan tumpuan kepada Allah, maka full pahalanya. Ada orang sembahyang mungkin dalam keadaan yang lalai, maka mungkin kurang pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu akan dibentangkan. Wali ahli siyam, dan bagi orang yang berpuasa pun begitu juga, amalannya itu, ibadahnya itu akan dilentangkan, dibentangkan di alam akhirat Allah. Puasa kamu yang macam mana, puasa kamu yang bagaimana, kerana banyak kan keadaan orang yang berpuasa. Ada yang berpuasa itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin, ramai kan orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga sahaja. Di dalam bab puasa ada dua perkara yang boleh membatalkan. Yang pertama, membatalkan puasa. Kita melakukan benda-benda, perkara-perkara yang boleh batalkan puasa kita. Kita makan, kita minum dan juga perkara yang lain. Dan yang kedua, perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Kedua-dua ini perkara yang berat. Yang pertama itu, ya, dia menunaikan kewajipannya, dia buat amalannya, lepas dia sebagai kewajipannya sebagai hamba Allah, tetapi belum tentu akan diberikan pahala oleh Allah kalau ataupun sekiranya dia melakukan perkara yang membatalkan pahala puasa. Mungkin dia puasa, dia tak makan, tak minum, tetapi telah pun membatalkan pahala puasanya. Dengan apa? Dengan melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, mendengar perkara yang tidak disukai oleh Allah, mulutnya itu banyak mengucap ataupun berkata-kata perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, fitnahnya, makinya dan juga membuka keaiban orang lainnya, na'udzubillah min zalik. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan Allah tidak berhajat, Allah tak mau, Allah tak perlu puasa orang yang mulutnya itu mengata kepada orang lain, na'udzubillah min zalik. Maka itu membatalkan pahala puasa. Ya, sah puasanya itu sah, tetapi pahalanya itu tidak dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa pun akan dibentangkan segala amalan mereka di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tahap mana puasa itu, ganjaran itu akan diberikan oleh Allah. Kemudian wa ahli zakah, bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat,
dia keluarkan zakat, maka zakatnya itu, pahalanya itu juga akan dibentangkan oleh Allah. Adakah dia keluarkan itu kerana orang, kerana manusia, kerana menunjukkan kehebatan, kemewahan, kekayaannya, ataupun semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu akan dibentangkan untuk diberikan pahalanya, sama ada pahala yang banyak ataupun dikurangkan ataupun langsung tidak ada pahala. Na'udzubillah min dzalik. Semua itu akan dibentangkan. Wa li ahlil haji, dan bagi orang yang menunaikan haji, subhanallah, penat, lelah, letih, makan masa yang lama, letih, penat, lelah itu, semua itu akan dibentangkan. Bimbang-bimbang, takut, penat, lelah itu sahaja, tapi tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka semua itu akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada di alam akhirat Allah. Fatuzanu a'maluhum wa yuwaffawna ujurahum bil mawazin. Maka ditimbangkan segala amalan mereka itu, dibentangkan pahala solatnya, dibentangkan puasanya, dibentangkan zakatnya, dibentangkan hajinya, maka semuanya itu akan ditimbang di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diberikan balasan-balasan dengan mizan. Setelah ditimbang, maka akan diberikan balasan kepada mereka. Tahap mana, banyak mana yang diterima, banyak mana yang ditolak, dan banyak mana yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu amalan yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kiraan nilaian yang sangat berkualiti. Kita bimbang puasa kita puasa, tapi nilaian kualitinya itu kurang ataupun tidak ada langsung kualiti pada puasa kita. Na'udzubillah min dzalik. Solat kita bangkit tengah malam, tarawihnya, tahajudnya, kita bimbang, takut tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberikan ganjaran yang baik, yang terbaik, nilaian yang baik, kualiti yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi ahli sembahyang dan juga orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji. Tetapi dahsyatnya, kata Nabi SAW, wa amma ahlul bala, dan ada pun golongan yang diberikan ujian. Ini dahsyatnya orang yang diberikan dugaan oleh Allah. Wa amma ahlul bala, adapun orang-orang yang diberikan dugaan, musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat dahsyat dalam kehidupan mereka. Macam-macam ujian lepas satu-satu dugaan datang kepada diri mereka. Subhanallah. Dan juga orang ini mereka sabar dan redha atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Maka sabar dan mereka redha di atas cubaan dan juga dugaan musibah yang dikurniakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha. Tapi kalau tak redha, maka itu boleh mendatangkan pula kemurkaan daripada Allah. Carilah Tuhan yang lain selain daripada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang yang tak redha. Nak cari mana? Tak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Itu menunjukkan kemurkaan Allah, kemarahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita lah dengan ayah kita, dengan ibu kita, kadang-kadang tu bila sesetengah itu marah sungguh dengan anak dia, sampai tak mengaku anak pun ada. Hang bukan anak aku, hang bukan keturunan aku. Subhanallah. Sebab apa? Sebab terlalu marah. Tapi nak pergi kok mana, memang itu keturunannya, memang itu anaknya pun tak boleh lari dah. Itu memang anaknya, cuma waktu tengah marah waktu tersebut. Menunjukkan kemurkaan, kemarahan yang sangat dahsyat. Begitu juga dengan Allah. Carilah bumi yang lain, jangan duduk di sini cari Tuhan yang lain umpamanya. Menunjukkan kemarahan, kemurkaan yang sangat dahsyat daripada Allah. Orang-orang yang tidak redha di atas ujian, dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang redha ini, orang yang sabar dan redha atas ujian yang diberikan oleh Allah, fala yunsabu lahum mizanu wa la yunsharu lahum diwanu. Subhanallah.
Orang yang macam ni tidak dibentangkan bagi mereka itu akan mizan, tak dibentangkan. Pada mizan tidak ditimbang amalan mereka. Tidak ditimbang amalan mereka itu di alam akhirat Allah. Dan bukan hanya tidak ditimbang, wala yunsharu lahum diwan, tidak diserahkan kepada mereka itu buku catatan amalan. Kan kita kan ada buku catatan amalan kita masing-masing. Di sebelah kanan ada malaikat yang mencatat, malaikat yang menulis. Di sebelah kiri pun ada malaikat yang mencatat dan juga menulis segala keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan. Semua itu ada tercatat, tertulis di dalam buku, dan semua itu akan diberikan di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sabar dan mereka redha. Bukan hanya tidak ditimbang amalan mereka, bahkan buku catatan pun tidak diserahkan kepada mereka. Subhanallah, hebatnya orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa yusabbu alaihimul ajru wath-thawabu bighairi hisab. Dan dituangkan ke atas mereka itu, dituangkan yakni perumpamaan seperti mana air dituangkan ke atas mereka itu. Ke atas mereka itu al-ajru, pahala, was-sawab, dan juga balasan-balasan yang baik, bi ghairi hisab, dengan ketiadaan hisab, tanpa hitung, tak terkira banyaknya. Sebab itu mereka boleh masuk syurga tanpa hisab. Sebab pahala mereka sangat banyak, seperti air yang dituangkan mencurah-curah, tak berhenti-berhenti air tersebut, melimpah-limpah. Pahala yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar di atas ujian, dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ni kadang-kadang macam-macam dugaan, macam-macam ujian. Sabar dan redalah. InsyaAllah mungkin di dunia nampak perit, nampak sukar, tapi kita akan bahagia, akan mendapatkan kesenangan yang amat dahsyat ketika berada di alam akhirat Allah. Bayangkan tak ditimbang, bayangkan tidak diserahkan buku, tak kiralah buku, terus bagi mereka masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita kena ingat, apa saja ujian yang diberikan itu adalah ketetapan di atas ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara untuk kita menerima ujian tersebut yang berlaku kepada diri kita, kita kena ingat pertama sekali itu adalah daripada Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada kesusahan, tidak ada keperitan, tidak ada bala bencana, dugaan ujian yang menimpa seseorang itu, melainkan semuanya itu adalah dengan izin, kehendak, ketentuan daripada Allah. Itu ketentuan daripada Allah, dan Allah maha bijaksana mengatur kehidupan hambanya. Pasti akan ada kebaikan. Subhanallah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka itu akan dibiarkan dengan hanya mengatakan kami beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka tidak diberikan ujian, sedangkan mereka tidak diberikan dugaan, sedangkan mereka tidak diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ujian cubaan pun? Maka tidak, pasti mereka akan diberikan ujian oleh Allah. Kerana itulah tanda kecintaan dan juga tanda kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Kadang-kadang tidak ada cara yang lain untuk Allah nak menaikkan pangkat kedudukan derajat kita, melainkan hanya diberikan ujian tersebut, maka barulah kita boleh diangkat menjadi kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum daripada itu lagi, kalau kita ada dosa, kita ada maksiat, maka dosa kita itu tak boleh nak ampunkan dengan cara yang lain, maka Allah datangkan ujian. Subhanallah. Dengan ujian itu, maka semua dosa kita akan diampunkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan adanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji, untuk menduga kamu. Nak duga kita ni macam mana cara kita hidup di atas muka bumi Allah. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Kita nak balik kepada Allah, maka siapakah di antara kita yang paling elok dan paling baik amalan kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat, setiap dugaan, setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berpatutan, itu bersesuaian dengan keadaan kemampuan diri kita sendiri. Kita kena yakin, main pilah berat macam mana pun, kita ingat ini adalah berpatutan, bersesuaian, berkemampuan dengan diri kita. Kerana apa? Kerana dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani, memberati seseorang itu melainkan apa yang dia mampu, melainkan apa yang dia terdaya untuk dia tempuhi. Subhanallah. Untuk dia lalui dalam kehidupannya, maka pasti dia boleh. Cuma kita kena kembali kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Sesiapa yang beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah, semuanya itu daripada Allah, qada dan juga takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memimpin hatinya. Ini pentingnya beriman kepada Allah. Dia berikan ujian, dia betul-betul berserah dan beriman kepada Allah, dan usaha dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang macam ni, kata Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, Allah yang akan memimpin hatinya sehingga orang itu dapat rasa tenang dalam ujian tersebut kerana dia kembali kepada Allah. Sehingga orang itu dia dapat kesabaran pada hatinya bila mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu daripada apa sahaja yang berlaku kepada hamba-Nya. Allah Maha mengetahui. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Allah bersama dengan kita dan Allah Maha mengetahui. Bila mana Allah mengetahui, maka Allah akan membalas setiap apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan ada manfaat untuk ibu-ibu, ayah-ayah, para pelajar dan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi SAW, dengan kalam-kalam daripada alim ulama dapat menjernihkan, membersihkan, menyucikan hati kita, rohani kita sehingga bercahaya, bersinar, dan sehinggalah dapat memberikan kekuatan untuk terus mengabdikan diri kepada Allah, terus istiqamah dalam kebaikan, terus istiqamah dalam ibadah, dalam pengajian, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan cahaya ilmu yang kita pelajari pada pagi ini dapat menolak segala kemungkaran, dapat menjauhkan segala kemaksiatan, kejahatan kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم علمنا وفهمنا علم الشريعة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان منا وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kelemahan, kesilapan daripada diri saya sendiri, saya mohon sangat-sangat kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.